Macam mana pula Ustazah bila Ustazah bagi nasihat atau teguran, itu pula mengundang kecaman. Betul. Macam mana tu? Assalamualaikum dan salam Nona Superwoman buat semua followers. Hari ini majalah Nona bersama dengan seorang wanita hebat dan disegani, seorang pendakwa bebas, seorang penceramah motivasi dan juga ustazah kesayangan ramai. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Asma Harun. Apa khabar Ustazah? Baik, Puan Lin. Masya Allah. Puan Lin apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Kita selalu nampak Ustazah ni berdakwah melalui kaca TV. Tapi sekarang kaca handphone. Betul. Mungkin masyarakat tak tahu apa kebaikan berdakwah di media sosial ni. Bila sebut media sosial, ia adalah satu jaringan yang menghubungkan manusia, tidak kira masa, tak kira tempat, seluruh dunia boleh berhubung. Betul, betul. Dan media sosial adalah kehidupan dah. Bukan gaya hidup yang dipilih, tetapi ia merupakan sebahagian daripada kehidupan. Dan berdakwah melalui media sosial bukan pilihan, bukan inisiatif ataupun bukan peluang, tapi dah jadi kewajipan. Dah jadi kewajipan bagi pendakwah untuk masuk ke media sosial kerana kebanyakan sasaran dakwah berada di media sosial. Dulu media sosial ni remaja, orang muda. Tapi sekarang tak kira peringkat umur mana pun, masing-masing akan menggunakan jaringan sosial, media sosial untuk saling berhubung. Dan kita dapati bagusnya, walaupun saya kadang digelar sebagai ustazah TikTok dan sebagainya, ada kecaman juga, tetapi bagusnya subhanallah apabila kita pendakwa masuk ke media sosial, kita jadi penyeimbang. Jika tidak, akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang melalaikan. Perkara-perkara yang boleh merosakkan dari sudut pemikiran, dari sudut akhlak dan sebagainya. Jadi masuknya kita dalam medan ini adalah menyeimbangkan amar makruf dan juga nahi mungkar. Macam mana pula Ustazah bila Ustazah bagi nasihat atau teguran, itu pula mengundang kecaman. Betul. Macam mana tu? Saya menerima dua. Sama ada kecaman itu positif ataupun kecaman itu negatif. Dan apabila kecaman itu positif, saya akan ubah diri saya. Kerana itulah apabila saya sering mendapat kecaman, saya terima ia adalah satu peluang atau ruang untuk saya perbaiki. Mungkin ramai yang tak tahu, orang nampak macam saya bergerak sendiri. Tapi sebenarnya di belakang saya ada 10 orang dalam bidang penyelidikan bersama. 10 dalam bahagian media dan 20 dalam bidang dakwah. Maksudnya tim di sebalik saya adalah ramai. Bukan seorang-seorang. Apabila saya melihat gerak kerja dakwah perlu dibuat dengan konsisten, sustain, dia berbuat dengan dinamik. Jadi kita tak boleh bergerak seorang. Kita mungkin boleh buat tapi tak boleh pergi lama dan tak boleh pergi jauh. Sebab itulah apabila saya ada tim penyelidikan daripada pelbagai bidang. Bidang usuluddin, bab akidah, bidang fiqh, bidang Al-Quran wa sunnah. Dan saya dapati dulu bila kecaman-kecaman adalah berkenaan dengan mungkin saya ada kesilapan dalam penyampaian. Jadi backup di belakang saya ni yang bersama ni akan terlebih dahulu beri teguran, terlebih dahulu akan membetulkan. Jadi bila kritikan ataupun kecaman kita ambil secara positif, kita jadi lagi strong. Sekiranya orang buat program-program yang melalaikan ataupun buat program maksiat ataupun tim untuk program maksiat, mereka boleh susun strategi sangat terbaik. Kan, mereka boleh belanja besar. Jadi kita yang buat kerja dakwah perlu lebih berganda lagi. Sebab itulah kami belanja besar untuk gerak kerja dakwah, menubuhkan tim di kalangan profesional yang ramai dan kita berani untuk mengambil risiko. Risiko contohnya kos operasi yang tinggi, kos ialah dengan tim yang ramai. Tapi alhamdulillah apabila kita buat perkara-perkara sebegini, paling utama adalah pertolongan Allah. Ustazah, nak tanya, pernah tak terfikir masa kecil-kecil dulu yang satu hari nanti Ustazah akan jadi seorang pendakwah, seorang ustazah macam sekarang ni? Saya masih ingat ada beberapa ketika ustaz-ustazah kan, guru-guru kan biasa tanya, bila besar nak jadi apa? Saya spontan jawab nak jadi penceramah bebas. Oh, Masa sekolah rendah. dah plan. Tapi saya sendiri tak faham apa maksud penceramah bebas. Saya dibesarkan dengan melihat atuk saya
Ustaz Awang Jidin, ataupun orang panggil masa tu Ustaz Awang Tuku Besi. Okey. Pelik kan Pelik. gelaran tu. Sebab dia antara pemidato terhebat, selalu berceramah dengan bersemangat di khalayak ramai depan ribuan orang. Dan saya melihat bagaimana situasi tu daripada kecil. Dan saya ada moyang saya pula, Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Dia juga adalah ulama besar Terengganu, pengasas kepada banyak sekolah-sekolah di Terengganu, artinya sekolah Tuk Jiring, pondok dan sebagainya. Bila saya dah sekolah menengah kan, bila ada pencamah-pencamah yang datang, pencamah motivasi, motivator, saya selalu sebut macam ni, satu hari saya akan jadi macam penceramah tu. Lepas tu bila saya tengok ada makin lama ada penceramah yang masuk TV dan sebagainya, satu hari saya akan masuk TV. Sebenarnya bayangan tu, keinginan ataupun cita-cita tu dia memang ada. Pada peringkat awal saya menolak apa saja bentuk media. Bahkan ada ketika saya dah ceramah lama daripada tahun 2008 start pegawai JAKIM sampai 2015, 2016, bahkan kalau ada orang rakam upload di YouTube pun saya akan cari source tu, saya akan minta delete. Diturunkan video tu. Ya, saya buat keputusan saya tak nak terdedah kepada media sosial. Tapi sampailah satu ketika ada seorang guru ni kata, dia kata Ustazah sekarang berdakwah syok sendiri. Sebab kehadiran yang datang adalah orang-orang warga emas, orang pencin, orang baik yang nak jadi baik. Tapi sasaran dakwah sebenarnya di media sosial. Dia kata kalau betul saya di pendakwah, Ustazah kena pergi ke medan yang sebenar. Lepas dah berapa lama, akhirnya saya mula masuk. Bila start masuk tu cepat sangat. Video pertama kedua cepat, subhanallah, Allahu akbar. Begitulah akhirnya impian yang pernah disebut masa kecil Allah laksanakan dengan caranya. Masya-Allah, begitulah. Sekarang ni tahun 2022, 2023 ni nanti apa agaknya cabaran berdakwah era moden ni? Cabaran untuk saya sendiri tahun ni dan tahun akan datang adalah bagaimana saya sendiri melengkapkan diri dengan ilmu yang lebih baik. Bagaimana saya sendiri melengkapkan skill-skill dakwah, terutamanya media sosial. Sebab itu kami sendiri telah upgrade tim media. Tim media kita daripada 10 orang kita akan naikkan lagi. Dari segi tools, keperluan-keperluan. Lepas tu kemahiran. Kita hantar supaya apa? Saya selalu bagi tahu begini kepada tim media. Kalaulah tim media bagi kerja-kerja yang bertentangan dengan kerja dakwah, mereka buat the best supaya mereka trending. Jadi kita kena up lagi, kita kena lebih lagi. Dan mungkin Puan Lin dan penonton semua tengok, alhamdulillah contohnya kuliah berkitab yang kita buat jam 7 pagi tu, kuliah Riyadhus Salihin tu. Subhanallah, sekarang tontonannya masa live dalam tempoh dah setahun setengah ni lebih kurang dalam 11,000, 12,000. Wow. Ya, subhanallah. Dekat TikTok 4,000 lebih, biasanya dekat page dalam 6 ke 7,000. Jadi itu konsisten dalam tempoh hampir setahun setengah. Dan ia bukan sebab ia bukan gerak kerja saya seorang. Ketika saya live, tim media bagaimana nak membantu supaya reach naik. Okey, sebab tim kita ramai. Apa komen Ustazah bila orang kata dia menggunakan agama sebagai cara untuk meraih kekayaan ataupun populariti? Populariti. Okey, subhanallah, soalan ni yang sangat bagus. Dalam gerak kerja dakwah, kita perlukan semua kekuatan. Dari sudut ekonomi, kan? Dari sudut fizikal, mental, rohani. Okey, apa yang saya cuba sampaikan adalah sebenarnya dunia bukan hina, dunia bukan tercela. Silap sekiranya apabila ada orang kerja dakwah, waktu sama dia buat bisnes, terus dikata menunggang agama. Contoh kan? Ataupun dia nak glamour, lepas tu digunakan agama, ayat-ayat Al-Quran, dia nak masyhur, lalu dikatakan dia menunggang agama. Tuan-puan sekalian, penunggang agama ni disebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW, iaitu ditujukan kepada golongan yang munafik. Yang betul-betul sebenarnya dia tidak beriman kepada Allah, dia tak percaya pun pada ayat Quran. Sebenarnya dia ada berniat jahat terhadap agama, tapi dia memakai pakaian agama. Dia bercakap dengan dalil-dalil agama Al-Quran dan hadis. Sebenarnya benar-benar dia itu menipu. Itu baru digelar penunggang agama yang sebenar. Tapi istilah kita hari ini kan, mudah-mudah saja sebut ni penunggang agama. Kalau ikut ayat kasaran kita nak cakap apa? Eloklah tunggang agama daripada tunggang dunia. Betul. Seolahnya lah. Subhanallah, sekurang-kurangnya kita bila bercakap atas dasar agama, Masya Allah.
Cuma bagi yang betul-betul manipulate, yang betul-betul menipu tu, contohnya katanya nak bina sekian-sekian. Scam lah, scam. Scam. Itu scammer, bukan penunggang agama. Itu memang betul-betul scammer. Kan? Kata nak bina buat kutipan tapi tak bina-bina. Jadi atas nama agama, sebenarnya dia scammer, dia panggil scammer agama. Kita kena ingat, kekuatan dakwah dan kekukuhan tapak hijrah Nabi, perjuangan Nabi, peluasan kuasa yang berlaku pada zaman Saidina Umar sampai 2/3 dunia, melebihi separuh dunia kuasa Islam, sebenarnya digerakkan oleh sistem ekonomi yang kukuh, sistem sosial yang utuh, seimbang ni, pengaruh yang kuat, dan orang yang paling glamour di dunia Nabi Muhammad SAW. Pengaruh ni kalau dijadikan amanah, ia adalah satu anugerah. Tapi kalau pengaruh dijadikan sebagai anugerah dulu, akan jadi musibah. Selain daripada berdakwah, kita sebenarnya tak berapa tahu yang Ustazah ni sebenarnya banyak lagi venture into benda-benda lain kan Ustazah? Mungkin Ustazah boleh cerita sikit apa perniagaan yang Ustazah ada. Okey, subhanallah. Saya membesar dengan melihat ayah adalah businessman, sebelah mak, tapi mak saya guru sains, guru fizik. Tapi memang atau adik-beradik mak tu dalam bidang agama. Jadi jalur ni sebenarnya saya dah mula pandai berniaga daripada start sekolah, daripada start universiti, saya dah biasa berniaga. Lepas tu daripada start kahwin, berbagai bentuk perniagaan yang cuba dengan suami. Kalau nak senaraikan tu sampai anak saya kan, ni Umi pernah jual, ini Umi pernah niaga dulu. Dulu Umi bawa kami pergi sini. Sampai pasar malam pun kami pernah masuk. Maksudnya berbagai pengalaman perniagaan. Walaupun kalau zahirnya ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Macam-macam pengalaman. Macam-macam pengalaman. Rugi bukan sikit, rugi dalam jumlah yang besar, yang banyak. Tapi semua tu ilmu. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang lebih daripada 10 anak syarikat sebenarnya di bawah saya sendiri, subhanallah, antaranya yang aktif, kebanyakannya aktif. Tapi kita sebenarnya semuanya dalam proses membangun, sedang proses mengukuhkan. Antaranya adalah Hijrah Agroternak. Kita ada ladang ternak. Subhanallah, Hijrah Agroternak ni di Kuala Selangor. Kita pernah cecah 1,000 ekor, tapi sebab selalu keluar masuk jadi lebih kurang dalam macam tu lah, ribu-ribu. Okey, subhanallah. Kemudian Hijrah Publication, kita memang publish sendiri buku-buku tulisan saya, selalu keluarkan e-book, buku fizikal dan sebagainya. Kemudian Hijrah Travel, Sindian Berhad, Hijrah AF Sindian Berhad, Hijrah Training and Consultancy, Hijrah Village. Hijrah Village ni di bawah Yayasan Al-Hijrah. Saya juga pengasas kepada Yayasan Al-Hijrah, founder. Pengerusi ada Ustaz Azmi, suami timbalan pengerusi. Kita tahu nak bina sebuah yayasan ni memang kena tapak yang kuat. Subhanallah. Kemudian kita ada kerja NGO. NGO di bawah NGO Sahabat Amal Care. Saya juga pengasas, founder, dan juga pengerusi adalah encik suami. Jadi semua gerak kerja ni mesti supportnya adalah perlu support kuat dari segi sistem ekonomi. Tapi ada satu projek yang besar, iaitu Hijrah Village, Perkampungan Al-Hijrah. Tanah yang telah dibeli seluas 42 ekar. Di situ memang akan buka peluang pekerjaan yang sangat banyak. Mendengar semua Ustazah punya perancangan dan juga apa yang tengah progressing sekarang tu memang sesuai sangatlah untuk tahun ini Nona Superwoman menghadiahkan, mengiktiraf Ustazah sebagai Nona Motivator Award. Jadi kita nak tanya sikit apa perasaan Ustazah. Alhamdulillah, saya memuji sebenarnya tim Nona kerana anda maksud mengiktiraf wanita ni dari pelbagai sudut. Tidaklah menempikan yang ni tak diiktiraf, contohnya. Sebab kadang saya rasa sebab saya lantang, kan. Kadang saya rasa mungkin ada orang tak boleh terima, kan. Tapi rupanya Nona dengan kematangannya, dia meraihkan kepelbagaian watak. Bila kita terimanya, kita rasa ia adalah satu tanggungjawab dan rasa ia sangat berat dan kita tak pernah rasa ia layak. Subhanallah, ramai yang jauh lebih layak, cuma saya mewakili anda sahaja. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah, tahniah. Dan juga semoga apa yang dilakukan oleh Ustazah ni menjadi inspirasi kepada lebih ramai wanita di luar sana. Sampai di situ saja. Bye.